Perkara yang ketiga yang saya rasa lebih panas, jadi mereka yang baru mengikuti siaran ini, mohon kongsikan supaya faham senario ataupun dinamik politik ini. Sebab kalau nak tengok keadaan sekarang ini, kita sebagai rakyat, selagi masalah politik Perikatan Nasional ini tidak selesai, maka keadaan ekonomi akan terus terumbang-ambing. Walaupun ada negara yang telah menunjukkan kemampuan keluar daripada kemelut COVID-19 ini, tapi di Malaysia ini nampak gaya banyak apabila saya bertanya dengan beberapa orang daripada kementerian di Putrajaya dan sebagainya, mereka masih mencari-cari hala tuju kerajaan hari ini. Nampak gaya menteri tak tahu nak buat apa ataupun terikat sebab dia lebih risau pilihan raya daripada soal rakyat. Dia lebih risau soal pilihan raya daripada soal kelangsungan kementerian dan sebagainya. Jadi yang ini selagi masalah Perikatan Nasional tak terungkai ataupun yang sebenarnya pemerintahan kuasa politik itu tidak jelas, maka keadaan itu tidak membantu rakyat kita, rakyat di bawah ini. Jadi pertama, soalan yang paling kita kena faham, kelompok dalam Perikatan Nasional yang tengah mendendangkan supaya adanya pilihan raya mengejut. Dan kita tahu juga usaha di sebelah Perikatan Nasional adalah supaya Tan Sri Mahyudin itu kekal sebagai Perdana Menteri, angan-angan daripada kem Mahyudin, dan juga seolah-olah menggambarkan akan berlaku senario pilihan raya 1 lawan 1. Sebab UMNO dengan PAS meletakkan kegagalan mereka dalam PRU yang lepas PRU 14 bukan sebab masalah belenggu kes penyelewengan, kes rasuah ataupun kes-kes yang menghilang keyakinan rakyat kepada mereka sendiri, tapi mereka salahkan percaturan politik. Jadi beza dengan pandangan saya, walaupun dia melibatkan percaturan politik, sokongan rakyat itu bukan diletak soal 1 lawan 1 ataupun 2 lawan 1 ke 3 penjuru, 4 penjuru. Tetapi soalnya sama ada rakyat merasakan calon tersebut layak menjadi wakil mereka, ataupun kalau dari segi pertimbangan parti itu, sama ada parti itu mampu mengekalkan prinsip, mengekalkan soal keadilan dan sebagainya. Jadi kalau kenapa mereka nak menekan supaya berlaku pilihan raya mengejut ini, salah satu alasan utama kalau bincang dengan orang Perikatan Nasional, dia kata sebab mereka ada kelebihan masuk pilihan raya sebagai sebuah kerajaan. Jadi kalau masuk sebagai sebuah kerajaan ni, apa kelebihan mereka? Pertama, yang kita tahu kelebihan sistem demokrasi yang ada ini memberi kuasa kepada kerajaan ataupun incumbent untuk menentukan tarikh pilihan raya. The real issue, the real key, kekuatan kerajaan itu untuk masuk pilihan raya, mereka je tahu bila tarikh pilihan raya. Tapi apa yang berlaku sekarang, walaupun peluang ataupun kuasa itu di tangan mereka untuk tentukan tarikh pilihan raya, menetapkan tarikh pilihan raya sekarang ini menjadi beban kepada mereka. Dalam keadaan negara tengah dalam kemelut COVID-19 ini, mereka yang menimbulkan soal ketidakstabilan politik. Sebab saya rasa dalam diri mereka pun rasa bersalah bila bentuk kerajaan itu melalui cara pengkhianatan, bukan melalui pilihan raya. Jadi soal sekarang ini yang kononnya kerajaan Perikatan Nasional nak mendapatkan mandat rakyat, itu timbul sebab mereka pun rasa bersalah. Bagi saya, mereka tahu bahawa cara ambil kerajaan itu maksudnya tidak betul lah bila mereka sendiri yang canangkan untuk melakukan pilihan raya mengejut. Tetapi kalau Perdana Menteri meneruskan rancangan panggil pilihan raya mengejut, ini sebenarnya akan menunjukkan secara jelas Perikatan Nasional tidak berminat soal ekonomi. Sepatutnya sekarang ini, bagi saya, kerajaan patut tumpu kepada usaha kita nak keluar daripada masalah ekonomi yang terus merudup. Bajet yang paling penting adalah bajet tahun hadapan, sebab tahun ini memang kita terikat bila kerajaan tak nak panggil persidangan yang lepas.
Kalau kerajaan mengambil pendekatan bahawa nak keluar daripada COVID-19 ini adalah kita perlu kesatuan, kebersamaan, bincang dengan wakil-wakil rakyat seluruh daripada parti politik, bukan hanya sekarang ni nak menghukum ahli parlimen Pakatan Harapan dan sebagainya. Jadi yang ini nak tentukan tarikh pilihan raya, dulu sepatutnya bagi kelebihan kepada kerajaan, tapi kerajaan buat silap apabila mereka yang mendendangkan yang meniupkan soal pilihan raya mengejut, sekarang mereka tersepit. Yang kedua, yang selalu digambarkan kelebihan untuk masuk pilihan raya sebagai sebuah komponen parti kerajaan adalah soal jentera kerajaan dan projek. Tetapi perkara ini juga tidak mudah. Pertama, duit ataupun belanjawan itu tidak dibentangkan. Apa yang akan berlaku, bacaan saya bila disebut pilihan raya akan dibuat hujung tahun ini, mereka nak mendendangkan kepada rakyat, ini projek akan lulus. Kalau sokong mereka, maka yang kami umum ni baru boleh lulus. Kalau tak sokong, projek ini dibatalkan. Jadi dia akan menggunakan persepsi belanjawan hujung tahun ini untuk bahan kempen kalau berlaku pilihan raya hujung tahun ini. Sebab itu, kaedah tersebut yang kita kena berhati-hati, rakyat kena ambil peduli. Macam mana Pakatan Harapan dulu menekankan supaya ada pemisah. Walaupun duduk sebagai kerajaan, parti politik bila masuk pilihan raya tak boleh guna aset-aset kerajaan. Jadi yang ini akan sebenarnya menimbulkan satu lebih kurang macam polemik kepada Perikatan Nasional. Dia pakai, dia akan terpalit, orang akan rasa dia menyalahgunakan kedudukannya. Dia tak pakai, memang dia dah tak ada jentera. Sepanjang 2 tahun apabila projek dan segala dana itu tidak disalurkan, maka dari segi nak menggerakkan jentera ini lebih mencanangkan di media-media. Hakikatnya di bawah ini keadaan sangat tidak terurus. Dan yang ketiga, yang kebiasaannya digunakan ketika zaman Barisan Nasional, kita ada bukti sebagai contoh apa yang terkesan kepada saudara Rafizi. Masuk sampai 14 kes mahkamah dan sebagainya. Kaedah undang-undang ataupun kekerasan ini untuk melemahkan jentera, melemahkan kedudukan Pakatan Harapan. Tetapi kaedah itu juga yang akan memakan diri sebab rakyat akan rasa simpati. Bila dia jadi kerajaan sekarang ini, undi simpati itu lebih banyak kepada Pakatan Harapan, maka kaedah untuk menyekat, menghalang PH daripada bergerak ini hanya akan memakan diri. Jadi kita tahu lepas ni akan banyak kes-kes yang akan disebut, tetapi tidak semestinya tindakan sekeras ataupun menggunakan kaedah undang-undang akan melemahkan sokongan kepada Pakatan Harapan. Dan perkara yang kedua yang kita kena faham juga, alasan mereka kenapa nak buat pilihan raya mengejut ni, nak menyelesaikan soal ketidakstabilan politik. Masalahnya perkara ini tidak akan selesai selagi Perikatan Nasional memerintah. Sebab apa? Perikatan Nasional adalah gabungan yang agak longgar. Dan mereka di dalam Perikatan Nasional ini, masing-masing adalah soal perebutan kuasa, soal kedudukan, soal dana dan sebagainya. Jadi walaupun berlaku pilihan raya, walaupun paling kalau jelah kita tak nak lah, tapi katakanlah Perikatan juga yang menang, ini tidak akan mengubah ketidakstabilan sebab perebutan itu akan terus berlaku. Sebab isu Perikatan Nasional ni, dia bukannya nampak soal ekonomi ataupun permasalahan rakyat. Mungkin dia akan bagi gambaran di bawah, bagi beberapa dana, pengumuman dan sebagainya. Tetapi dari segi kekuatan mereka itu, perebutan kuasa di atas itu bukan mereka berebut siapa yang lebih memperjuangkan suara rakyat. Kita tak pernah dengar lagi, walaupun dah 3 bulan lebih jadi kerajaan, kita tak dengar menteri yang sebenarnya berebut-rebut ataupun ahli parlimen UMNO ni berebut-rebut nak buat kerja kepada rakyat. Yang direbutnya adalah jawatan GLC dan dari segi peluang ekonomi mereka sendiri. Jadi yang ini kita kena fahami bahawa pilihan raya itu mandat rakyat bagi satu tempoh, satu penggal, sepatutnya 5 tahun. Mereka kianat mandat rakyat. Sekarang ni mereka nak kianat lagi, nak panggil pula pilihan raya.
Jadi yang saya perhatikan, peluang itu dari segi masuk pilihan raya tidak semudah yang Perikatan Nasional jangkakan. Baik. Kalau kita lihat balik dalam soal agihan kerusi, saya tahu minggu lepas bocor senarai kerusi cadangan Perikatan Nasional. Kalau kita lihat senarai tersebut, yang paling untung adalah Bersatu. Ada 50 kerusi lebih lah. Cuma yang saya nak bincangkan hal ini daripada merujuk daripada soal kabar angin ataupun cadangan yang nampak memihak kepada Bersatu. Kalau kita lihat keputusan ataupun pertandingan pilihan raya 2018, ini akan membantu memberi gambaran kenapa soal pilihan raya mengejut ini akan memakan diri Perikatan Nasional itu sendiri. Kita tahu bahawa selama ini gagasan yang UMNO bawa adalah Barisan Nasional. Barisan Nasional masuk 2018, mereka bertanding di setiap kerusi, 222 kerusi. Ini termasuk juga dengan parti di Sabah, GPS dan sebagainya. Tapi Barisan Nasional as a coalition ataupun sebagai satu gabungan parti politik, dia masuk ke semua kerusi. Satu kerusi memang satu calon sahaja. Tetapi yang kita faham juga, di kalangan 222 kerusi tersebut, Abang Long kawasan siapa? Kita tahu Abang Long dalam Barisan Nasional adalah UMNO, yang mana UMNO bertanding lebih daripada separuh. Iaitu mereka bertanding 120 kerusi. Tak silap saya 120 ataupun 121. Maksudnya separuh daripada kerusi Barisan Nasional itu ditandingi oleh UMNO. Kelompok satu lagi dalam Perikatan Nasional sekarang ini adalah PAS. PAS masuk berapa banyak? Ini memang pakar bertanding. Parti PAS waktu itu dia bawa gagasan dia lah yang dipanggil gagasan sejahtera. Kita tahu PAS ni setiap kali masuk pilihan raya dia akan berebut kerusi. Ini adalah pengalaman dalam Pakatan Rakyat sebelum ini. Kita dah umum 1 lawan 1, dia akan langgar, dia akan masuk juga kerusi Pakatan Rakyat. Jadi PAS ini dia punya seronok nak bertanding. Tahun 2018 parti PAS dan dengan gagasan mereka dia masuk 158 kerusi. Maksudnya gagasan dia lebih banyak daripada UMNO. Ini nak tunjuk betapa jihad ataupun betapa merendah dirinya daripada PAS. Dia masuk 158 kalah UMNO. Jadi UMNO masuk 120, PAS masuk 158. Bersatu pula ketika itu dalam Pakatan Harapan. Bersatu bertanding 52 kerusi. Jadi kita nampak mereka ini kalau campur semua, UMNO 120, PAS 158, Bersatu 52. Kalau ada 300 kerusi parlimen sekalipun tak cukup. Sebab mereka ni memang galak untuk bertanding lah. Jadi selama ini masing-masing nak jadi tunjuk kuat di peringkat Pakatan Harapan. Bersatu insist supaya mereka bertanding paling banyak kerusi. Maka keadilan bertanding 51, Bersatu bertanding 52. Jadi dia nak juga jadi abang paling besar dalam Pakatan Harapan. Tapi dia bertanding 52. UMNO 120. Abang yang paling besar segala macam yang suka bertanding ini adalah parti PAS 158. Baik. Yang kita kena faham pula, bila berlaku 3 penjuru 2018, 3 penjuru ini berlaku paling banyak dengan siapa? Kita tahu dulu ada UMNO dengan Barisan Nasional, satu kelompok. Satu kelompok lagi adalah Pakatan Harapan. Satu kelompok lagi adalah PAS. Kita tahu ketika pilihan raya yang lepas, PH juga menjanjikan satu lawan, maksud hanya satu kerusi, satu calon, dan ikatan itu dibuat dengan parti warisan. Jadi PH tidak bertembung sesama sendiri. Parti yang jadi spoiler 2018 adalah PAS. Dia bertanding 158 tadi. Dia bertanding ikut suka dia. Dia tak ada ikatan dengan mana-mana parti politik yang lain. Baik. Bila bertanding sedemikian, pertembungan kerusi 3 penjuru ni paling banyak dengan parti mana? Maksudnya lah, kita dah tahu PAS tu spoiler. UMNO dengan Barisan Nasional dengan PAS ini dikira lawan sama sekali. Tetapi dari komponen PH ini, 3 penjuru yang paling banyak sebenarnya bukan dengan keadilan.
3 penjuru yang masuk zaman UMNO lawan PAS lawan PH, 3 penjuru bukan paling banyak dengan DAP, bukan paling banyak dengan Amanah. Pertembungan 3 penjuru yang paling banyak yang saya nak sebut hari ini adalah berlaku antara UMNO lawan PAS lawan Bersatu. 44 kursi, nak tunjuk betapa berebutnya antara PAS ketika itu nak challenge pertembungan PH dan UMNO. Dan juga di kalangan PH juga yang masuk kerusi-kerusi ini adalah Bersatu. Jadi pertembungan sejarah 2018, mereka yang bertembung sama sendiri paling banyak 44 kerusi adalah UMNO lawan PAS lawan Bersatu. Untuk keadilan atas sebagai rekod kita, pertembungan 3 penjuru itu berlaku di 35 kerusi. Jadi dalam soal masuk pilihan raya 1 lawan 1, yang akan rugi adalah 3 parti ini. Nanti saya jelaskan. Cuma untuk keadilan sekarang ini, kami sebenarnya okey. Dia nak buat 1 lawan 1 ke, dia nak bertembung sampai sama sendiri. Mereka pun nak bertembung sama sendiri ke. Yang sebenarnya isu 3 penjuru itu yang paling banyak adalah dengan Parti Bersatu. Sebab ketika itu, memang Bersatu itu nak melawan mencapai kedudukan UMNO. Jadi, bila dah selesai pilihan raya yang saya nak sebut, bila selesai pilihan raya yang lepas, 2018, kerusi yang UMNO menang sebanyak 54 kerusi. Daripada 54 kerusi itu, 41 kerusi yang UMNO menang itu menang CP-CP, menang sikit. Dan kita nak faham, bila dia menang sikit ini, siapakah pencabar yang seterusnya dalam pertandingan tersebut? Jadi, daripada kerusi 41 yang UMNO dikira tidak selamat lah. Ini kerusi yang dia menang, tapi menang CP lah. Nak kata menang nasib pun bagi saya, pertembungan tu amat kompetitif lah. Jadi, yang secara paling singit, jadi pesaing yang paling kuat kepada kerusi-kerusi UMNO tersebut adalah PAS. PAS menjadi tempat kedua tu di 16 kerusi. Dan pesaing kedua terkuat di kerusi yang UMNO menang CP ini adalah Bersatu di 11 kerusi. Jadi sekarang ini yang akan menjadi pertembungan yang kita okeylah, nampak baguslah dia nak mengelakkan pertembungan dan sebagainya, tetapi yang kita kena faham, kenapa berlaku persaingan yang sengit ataupun mereka yang sebagai tempat yang kedua adalah daripada PAS 16 kerusi yang UMNO menang tu, PAS nombor 2 lah. Kalau nak bagi orang PAS seronok, cakap PAS menang tempat kedua. Tapi tak menang lah. Sebab kita pilihan raya kita hanya siapa yang paling tinggi dijadikan wakil rakyat. Jadi dalam pertembungan tersebut mungkin nampak kalau berlakunya persetujuan untuk mengelakkan pertembungan tersebut, yang akan rugi sebenarnya 16 PAS dan 11 Bersatu sebab ini adalah kekuatan mereka dan mereka terpaksa bagi laluan kepada UMNO. Baik. Nampak seolah-olah UMNO untung sebab daripada 41 kerusi, 16 kerusi PAS ni PAS terpaksa mengalah walaupun nombor 2 yang paling rapat. Jadi yang ini UMNO nampak ada kelebihan. Baik. Macam mana pula kerusi PAS? Daripada 18 kerusi yang dia menang, ada 9 kerusi yang menang CP-CP juga. Daripada 9 yang menang sikit ni, menang CP ni, siapa ancaman yang paling besar kepada PAS? Ancaman yang paling besar ketika itu adalah Parti UMNO. Daripada 9 kerusi yang PAS menang sedikit itu, 8 daripadanya UMNO begitu dekat nak mengalahkan PAS. Jadi kalau berlaku mengelak pertembungan, UMNO terpaksa mengalah, PAS akan ada kelebihan di 8 kerusi tadi. Okey, kita nampak di peringkat UMNO dapat kelebihan 16 kerusi. Jadi walaupun apa semua ni, orang PAS terpaksa menyerahkan kerusi ini sebab UMNO dah menang. Takkanlah PAS nak masuk kerusi UMNO yang dah menang. Kalau masuk lagi bagus, kita tepuk tangan lah. Tapi 16 kerusi yang PAS terpaksa bagi laluan, ditukar ganti dengan 8 kerusi yang UMNO hampir memberi tentangan yang begitu sengit kepada kerusi PAS. Nampak UMNO lebih lah. Dapat 16 ni PAS mengalah. Tetapi sebenarnya, yang akan mengaut keuntungan adalah parti PAS.
Sebab 90% kerusi yang dia tak selamat selama ini disebabkan pertembungan dengan UMNO, dia sebenarnya akan mendapat kelebihan sebab UMNO terpaksa tarik diri. Jadi 90% kerusi yang dia tak selamat sebelum ini, hanya satu yang menjadi ancaman daripada Parti Amanah. Jadi dia boleh mengekalkan status quo kedudukan dia sekarang. Sebab dia tak pening kepala dengan Bersatu. Bersatu tiada kekuatan di kawasan yang PAS menang. Maka yang ini PAS akan nampak sebenarnya kelebihan sekiranya UMNO dengan PAS tidak bertembung. Walaupun PAS terpaksa mengalah di 16 kerusi, tetapi UMNO juga terpaksa lawan hampir 40 kerusi yang tidak selamat sebentar tadi. Baik, isunya sekarang, kalau disebut satu lawan satu masuk pilihan raya sekarang ini, apa konfigurasi ataupun percaturan politik yang akan digunakan oleh Perikatan Nasional? Rakyat nak lihat dari segi buat kerja. Rakyat nak tengok dari segi prinsip. Masuk politik ni sebab jawatan, sebab nak rebut kuasa, ataupun sebab nak bawa prinsip keadilan, nak bawa prinsip membela rakyat yang kebanyakan ini. Jadi kalau nak tengok, nak memastikan satu lawan satu ini, maka perlu ada rundingan di kalangan mereka. Apa yang akan berlaku? Yang kita kena faham, kenapa sampai sekarang all guards yang saya panggil sebagai orang lama, taiko dalam UMNO, orang-orang lama UMNO ni takkan mengalah, sebab UMNO menang 2018 54 kerusi. Tetapi sekarang ini kerusi UMNO tinggal 39. Sebab apa? Sebab dah lompat. Jadi yang kita kena faham, dinamik dia, walaupun ketika 2018 UMNO menang 54, sebab itu muafakat nasional itu nampak lebih mudah untuk runding antara UMNO dengan PAS, sebab daripada 54 kerusi ini, sekarang UMNO hanya tinggal 39. PAS pula, parti PAS ini, dia punya walak tu kita kena tabik jugalah. Daripada 18 kerusi yang dia menang tahun 2018, dia masih kekal 18. Jadi parti PAS ni sebab itu dia akan jadi parti yang dulunya jadi kingmaker. Sebelum pilihan raya kingmaker, sekarang ni jadi play safe. Dia akan mainkan sentimen play safe sebab yang saya sebut dia dah menang 18 kerusi, dia dapat jawatan menteri timbalan menteri. 18 kerusi yang menang, 9 tidak selamat. UMNO tarik diri daripada pertembungan dia, 9 yang tak selamat tu 90% jadi kerusi selamat untuk PAS. Jadi dia memang akan jadi daripada kingmaker, sekarang ni jadi play safe. Cuma yang kita kena faham, kalau nak berlaku rundingan, Bersatu punya keadaan macam mana pula? Bersatu ketika bertanding bawah PH, mereka menang 13. Cuma sekarang ni kalau dia nak masuk berunding dengan UMNO, dengan PAS, dengan segala jenis parti dalam Perikatan Nasional, Bersatu akan nak berunding dengan kekuatan 32 kursi parlimen. Dia takkan berunding, walaupun kita rasa Bersatu ni sebenarnya daripada 13 itu, pilihan raya kecil yang saya sebut semalam. Siapa yang tak tengok video saya semalam boleh tengok di YouTube channel saya, search Akmal Nasir. Yang mana saya jelaskan bahawa kalau Bersatu asalnya menang 13, 5 tercicir yang tak dimasukkan bawah Muhyiddin, yang menolak Muhyiddin, maka tinggal 7 kerusi yang bersamaan. Jadi sebenarnya UMNO merasakan bila masuk berunding dengan UMNO ini, UMNO akan minta Bersatu berunding sebagai 7 kerusi saja. Tapi Bersatu pula akan cakap, mereka yang dah lompat daripada UMNO itu sekarang dah jadi Bersatu. Dan yang kedua yang dia akan sebut, Kitol ni nak letak kat mana? Yang ini kena faham. Si Kitol dan Kitol ini, kawan-kawan Kitol ini nak letak dalam kumpulan mana? Sudah pasti Bersatu akan menganggap itu kumpulan mereka. Sebab itu sekarang kita dengar kabar angin dan sebagainya, mereka ini masih tidak berparti, tetapi akan dianggap sebagai Bersatu. Semuanya isu nak runding kerusi. Jadi kalau Bersatu masuk dengan kekuatan 32 kerusi, jauh meninggalkan PAS 18, tetapi PAS tak akan cabar. Sebab PAS ni sekarang, dulu kingmaker, sekarang play safe. Kita tahulah mereka punya perjuangan ni sekarang, isu dia nak kekal berkuasa. Asalkan dapat jawatan sikit pun sayang sangat dengan kuasa tersebut. Tetapi yang akan menjadi duri dalam daging nak berunding ini,
Takkan UMNO nak sokong Azmin? Yang ni kena faham. Takkan UMNO nak sokong Zuraidah? Takkan UMNO nak sokong mereka yang khianat parti mereka tinggalkan? Kalau tanya keadilan, adakah keadilan akan sokong Azmin? Tidak sama sekali. Kita akan lawan. Kalau kursi mana-mana yang Azmin masuk, kalau itu kursi keadilan, kita akan masuk. Jadi dalam soal rundingan tersebut, formula 1 lawan 1 ini sangat susah nak dicapai sebab UMNO terpaksa menjadi parti yang paling lemah. Dah lah dulu bertanding 120 kursi. Lepas tu akan pasti diminta untuk tidak bertanding lebih daripada, memang kena separuh. Paling banyak mereka boleh bertanding paling tinggi sebab nak bagi laluan kepada Bersatu dengan PAS ni paling banyak 60. Dan kemudian bukan sekadar terpaksa mengalah, dia terpaksa pula sokong calon mereka yang khianat. Yang mana yang lompat daripada UMNO masuk Bersatu. Kalau Bersatu bertanding, jentera UMNO nak sokong ke orang-orang yang khianat parti mereka? Jadi sebab itu, bila politik tiada prinsip, bila politik itu tiada hala tuju, bila politik itu tiada pendirian, dia hanya berkiblatkan soal kuasa dan kedudukan, rakyat akan nampak. Rakyat akan pilih calon ataupun wakil mereka yang ada pendirian. Jadi sebab itu yang saya nak sebut isu 1 lawan 1 tadi, itu adalah bagi PH kita menerima. Nak lawan 1 ke, nak pecah 3 penjuru ke, sebab di peringkat PH, kami ada peluang untuk berunding dengan lebih baik. Jadi, dalam isu yang terakhir lah, sebab dah 2.10 ni, kalau nak cerita ni memang seronok. Cuma dalam keadaan sekarang ini, apa konfigurasi yang ada di peringkat parti UMNO yang dominan dulu 120 kursi? Dia bertanding majoriti. Satu-satunya parti yang bertanding lebih daripada 100 kursi, UMNO. UMNO dulu bertanding 120, sekarang hanya tinggal 39 ahli parlimen mereka. Apa pilihan yang mereka ada? Sebab itu kita tahu, sebelum ini, dalam keadaan mereka pembangkang, mereka bergerak atas tiket muafakat nasional. Kenapa muafakat nasional ketika itu ada kelebihan? Satu, sebab dia nampak boleh mengekang pemecahan undi antara parti PAS. Nampak seolah-olah UMNO berjaya mengikat PAS jangan langgar kawasan mereka. Tapi tindakan mengikat parti PAS untuk tidak masuk bertanding di kerusi UMNO itu sebenarnya sekarang ini terbukti semalam yang saya terangkan di PRK Cini, hampir 30% yang sepatutnya mengundi PAS itu tidak berpindah kepada sokongan UMNO. Sebab sama juga macam mana orang akar umbi UMNO tidak akan berkempen bagi pihak Azmin Ali, orang PAS tidak akan mengundi bagi pihak Najib Razak. Jadi sekarang ini muafakat nasional dulu popular dengan anggapan elak undi pecah. Tapi kita lihat PRK Cini itu orang tidak akan mengundi dengan sewenang-wenangnya walak sebab PAS suruh dia tak akan mengundi. Yang kedua, kenapa muafakat nasional ketika itu ada kelebihan? Sebab mereka ada undi simpati. Sebagai sebuah gagasan pembangkang ketika itu, undi simpati ini hanya akan diberikan kepada pembangkang. PH dulu pun mendapat manfaat daripada undi simpati. Itu hakikat sebab mereka yang berkuasa itu siapa nak bersimpati? Kalau kamu berebut soal jawatan dalam GLC, ada ke rakyat nak simpati dengan kamu? Kalau kamu cakap isu air nak selesai 40 tahun, di Kelantan itu, ada ke orang akan simpati? Allah, siannya menteri, susahnya air dah jadi kerajaan. Dulu bukan waktu jadi pembangkang, kita nak selesaikan mungkin 10 tahun. Takut jadi kerajaan, ingat jadi lebih cepat, jadi 40 tahun. Rakyat nak simpati ke dengan orang-orang yang pegang jawatan sekarang ini? Tak akan. Orang akan simpati mereka yang dikhianati. Jadi undi simpati itu yang dulu rasanya milik muafakat nasional, undi simpati itu kebarangkalian berpindah ke Pakatan Harapan lebih tinggi. Baik. Dan muafakat nasional yang saya sebut tadi nampak seolah-olah kepada UMNO, tapi muafakat nasional itu bagi kelebihan kepada PAS. Sebab apa? Satu, kursi-kursi mereka yang tidak selamat itu dulu PH nak menang di kursi PAS ni memang susah. Sebab itu kawasan yang pantai timur. Tapi bila UMNO tarik diri daripada bertembung dengan PAS,
maka yang akan untung kalau berlaku muafakat nasional sebenarnya bukan UMNO tapi PAS. Dia tak perlu jadi kingmaker, dia jadi play safe dan dia akan kekal jadi kerajaan kalau dibentuk kerajaan bawah muafakat nasional. Dan yang ketiga, UMNO akan jadi lemah. Sebab akar umbi UMNO di pantai timur ni akan terus diruntuhkan. Macam mana yang berlaku dengan di Sarawak. Bila UMNO tak masuk, UMNO lumpuh. Tak ada sokongan dan GPS itu boleh berpindah ke mana-mana. Tetapi yang berlaku sekarang ini, kalau muafakat nasional itu terjadi, UMNO tak bertanding di pantai timur, tutup kedai. Parti-parti kawasan-kawasan UMNO ini akan takkanlah UMNO nak sokong calon PAS. Kita tengok yang isu lah. Saya tak nak sentuh isu 7.5 inci dan sebagainya. Tapi orang UMNO yang reasonable takkan sokong calon PAS. Jadi sebab itu, dalam isu muafakat nasional sekarang ini, itu adalah impian mereka dan hanya terguna pakai kalau mereka kekal sebagai pembangkang. Sekarang tak ada orang nak simpati dengan PAS ataupun UMNO sebab mereka sekarang terbukti dah tunjuk taring masing-masing, tunjuk belang masing-masing bila dah terjadi kerajaan. Baik. Apa option yang kedua? Yang saya sebut tadi, di awalnya soal Perikatan Nasional. Dia akan jadi 1 lawan 1, tapi apa yang akan berlaku, dia tidak akan stabil. Sebab bersatu akan terus nak mengekang kekuatan UMNO dengan PAS. Dulu kalau muafakat nasional, PAS nak patahkan kekuatan UMNO. Tetapi yang masuk soal Perikatan Nasional, bersatu pula yang akan patahkan kekuatan UMNO dan juga PAS. Jadi dia terus tidak stabil. UMNO ni nak jadi kepala. UMNO ni nak jadi ketua. Datuk Seri Najib nak jadi Perdana Menteri. Zahid Hamidi nak jadi menteri. Takkan dia nak duduk tepi senyapnya. Memang dia presiden parti. Impian dia nak jadi orang berkuasa balik. Jadi kalau Perikatan Nasional berlaku, memang tak stabil. Dia masuk berkempen dengan Perikatan Nasional kepada penyokong PH, kepada penyokong atas pagar yang tak sokong mana-mana parti, ataupun kepada orang PAS dengan UMNO, sedarlah. Kalau masuk sebagai Perikatan Nasional, kamu akan terus bergolak. Jadi sebab itu yang saya nak sebut kepada teman-teman yang mengikuti siaran live ini, kalau berlaku masuk sebagai Perikatan Nasional, dia tidak akan menutup cerita kerajaan yang rapuh. Kerajaan yang tiada hala tuju, yang tiada panduan. Dan yang kedua, yang sebenarnya, kalau berlaku 1 lawan 1 lawan Perikatan Nasional, kita masih ada ruang. Walaupun kita akan masuk sebagai underdog, sebagai orang yang ditindas, sebagai orang yang dikhianati, sebagai orang yang dianiayai. Tetapi kita kekal dengan prinsip kita. Kalau berlaku pilihan raya dan bertembung sebagai 1 lawan 1, undi protes kepada Perikatan Nasional tu akan lebih tinggi. Sebab mereka nak protes dengan PH pun, buat apa nak protes dengan PH lagi? PH dah jadi pembangkang. PH dah kena khianat. PH dah kena ketepikan. PH akan dapat undi simpati. Dan di peringkat Perikatan Nasional pula, orang akan protes mereka. Dalam keadaan sekarang ini, akar umbi akan berpecah. Kalau kita tengok semalam pimpinan UMNO yang veteran semua dah keluar balik ni. Keluar pada gua. Dulu dia ingat masuk kerajaan, dapat masuk mahligai. Rupanya, lari balik masuk gua, sekarang keluar balik daripada gua, tak selesai lagi. Jadi kalau berlaku Perikatan Nasional 1 lawan 1 dengan PH, akar umbi UMNO akan protes teruk, PAS akan marah dengan bersatu dan sebagainya. Tetapi siapa yang paling untung? Perikatan Nasional kalau berjaya juga runding 1 lawan 1 dengan PH, yang akan paling untung adalah Bersatu dan Kitol. Sebab mereka ni tak payah buat kerja. Dia runding kerusi sahaja. Akar umbi tak ada. Tak perlu dibentuk. Yang akan mendapat manfaat, laba yang paling untung adalah memang Bersatu dan Kitol. Dan keadilan pun faham. Kitol ni memang akan mengambil keuntungan. Jadi untuk kita punya keadaan yang kita akan masuk ini, paling rugi pula sebagai Perikatan Nasional, UMNO juga. UMNO memang akan terus patahkan sayapnya. Untuk jangka panjang, keadilan akan ada kelebihan. UMNO akan rosak, akar umbi akan bergaduh. Sebab kekuatan yang saya sebut semalam, yang mana tak tengok video saya semalam, tengok kat YouTube channel saya, yang mana saya sebut bahawa UMNO ini nak kekal berkuasa bukan soal Melayu.
Dia hanya ada kekuasaan itu bila mereka berpengaruh ataupun pegang segala jenis kedudukan. Jadi bila dah tak ada kepentingan, mereka memang jadi lemah. Orang Melayu tak cari mereka. Orang Melayu akan cari sekarang ini yang saya rasa, yang simpati dengan keadaan ekonomi sekarang ini. Jadi politik UMNO Melayu ini dah tak jalan. Dia soalnya nak ada kekuatan. Tapi kalau Perikatan Nasional bertanding atas satu tiket, UMNO akan dilemahkan dan ini bagi kelebihan kepada keadilan dari segi jangka panjang. Baik, pilihan ketiga yang kita tahu sekarang ni dah muncul balik selepas Cini dan juga tengok veteran-veteran UMNO, mereka ni bukanlah bodoh sangat, dia faham. Apa-apa percaturan muafakat nasional maupun Perikatan Nasional, yang untung bukan mereka, coalition tu untung dan yang paling untung bersatu. Tetapi yang paling rugi UMNO. Sebab itu, veteran UMNO yang dah nampak permainan ini, dia akan mula tiupkan semangat kena masuk pilihan raya sebagai barisan nasional. Sebab, bila masuk sebagai barisan nasional, dia boleh mengelak. Kalau Perikatan Nasional ini tak perform, ini semuanya salah bersatu. Kalau dia pandai, dia masuk sebagai barisan nasional, maksudnya segala kesalahan dalam kerajaan hari ini, macam mana menteri berebut jawatan, boleh lantik timbalan menteri, tukar-tukar portfolio dan sebagainya, GLC semua ini. Kalau kita lihat, undi protes yang sepatutnya diarahkan kepada PN itu, mungkin juga boleh mendapat manfaat adalah Barisan Nasional. Sebab itu, veteran UMNO dia nampak perkara ini. Cuma, dia tahu juga dia tak ada kuasa sekarang. Orang UMNO yang veteran-veteran ini, dia hanya kuat di dalam parti dia tetapi telah diketepikan oleh Muhyiddin. Sebab itu percaturan sekarang ini saya rasa dulu kita risau. Memang saya akui bila mereka ambil alih dengan semangat Melayu dimainkan, akhirnya Melayu Islam menjadi kerajaan. Tapi tengok sekarang Melayu Islam bukan pelahap rebut jawatan. Sebenarnya kalau orang tu memperjuangkan Islam, dia tak berebut bagi peruntukan dekat agensi ataupun dia punya kumpulan. Dia patut bantu rakyat kebanyakan di bawah ini. Jadi, dari segi kepada penyokong, pendukung Pakatan Harapan kepada keadilan, apa kaedah kita sekarang ni? Saya nak tutup dengan inilah. Kerajaan Perikatan Nasional memang tidak boleh berfungsi apabila pertembungan akan terus berlaku di kalangan parti UMNO yang tengah bergolak. Macam mana dulu keadilan dipecahkan oleh kumpulan pengkhianat-pengkhianat ini, tetapi sekarang ini UMNO pula yang akan dipecahkan. Jadi untuk kepada penyokong Pakatan Harapan, kita sebenarnya bukannya akan melawan soal sentimen Melayu. Kita akan melawan sentimen mereka yang suka lobby-melobi. Mereka yang berebut jawatan dalam kerajaan ini. Jadi tumpuan kepada Pakatan Harapan, kuatkan balik prinsip. Jangan terikut-ikut dengan perangai daripada Bersatu, UMNO dan juga PAS ini, yang soal percaturan kedudukan ini yang akhirnya merugikan rakyat kebanyakan. Sebab itu, keadilan dan juga Pakatan Harapan kena kekal berprinsip. Kita kena tahu perjuangan kita ini masuk pilihan raya bukan hanya sekadar percaturan politik UMNO Barisan Nasional, dan tak peduli dah pun soal rakyat ni. Soalnya semua berebut nak masuk pilihan raya mengejut ini. Jadi sebenarnya kita memang akan nampak akui masuk sebagai pembangkang, tak banyak kelebihan kita, tetapi kita lebih dari segi prinsip kita. Kita lebih dari segi kejujuran kita. Kita lebih dari segi komitmen kita kepada rakyat. Jadi yang ini yang kita mahu kuatkan, dan rakyat insya-Allah akan nampak nilai kita ini walaupun dia nak panggil bulan 10, itu kalau dia berani. Kalau dia meletakkan kepentingan rakyat di tepi, dia panggil juga pilihan raya, dia jawablah dengan rakyat. Tetapi bagi saya, kita jangan risau dengan konfigurasi yang berlaku. Mereka ingat PH yang porak-peranda, kononnya PH ribut dan sebagainya. Rupa-rupanya Pakatan Harapan selesai, Perikatan Nasional pula yang nak berpecah. Jadi bagi saya, ini bukan soal konfigurasi. Saya jelaskan konfigurasi ini bukan sebagai tumpuan kita, tapi nak beritahu kawan-kawan, jangan rasa takut dengan permainan politik Perikatan Nasional ini. Dan akhirnya, kalau UMNO dia nak kekal relevan, dia terpaksa berbalik kepada Barisan Nasional.
Tetapi kalau dia nak jadi lemah, nak jadi hanya mengikut di belakang Muhyiddin, Azmin dan Zuraidah, dan dia akan masuk sebagai Perikatan Nasional. Jadi saya rasa cukup sekadar itu penjelasan yang agak panjang lebar hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video saya akan upload di YouTube channel malam ini. Tolong kongsikan dan subscribe ke YouTube channel saya. Sekian, terima kasih.